Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya 'alim 'allimna al-Qur'an. Allahumma ya 'alim 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya 'alim 'allimna al-bayan. Yang saya muliakan ayahanda pengurusi majlis, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para pegawai daripada pejabat agama daerah Seberang Perai Tengah dan para pegawai daripada agensi anti dadah kebangsaan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, tajuk yang diberikan pada malam ini adalah mengenai pasca perkahwinan. Apapun kita mendoakan kesejahteraan buat ashabul fadilah Ustaz Abu Bakar Bakilani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia dan beri semangat kepada dia. Dan malam ni pun tuan-tuan sekalian, kalau dia ada pun saya pun merasa segan juga sebab cerita bab nikah ni, kan? Dia lebih mengetahui berbandingkan dengan wang yang nak bagi kepada tuan-tuan ni. Dan program ni juga adalah satu program yang kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan ruang dan peluang kepada agensi anti dadah kebangsaan Pulau Pinang dan juga pejabat agama daerah Seberang Perai Tengah untuk slot in pada malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni insya-Allah dengan kesempatan masa yang ada, kita akan cuba menceritakan tentang tajuk ni cukup simple, pasca perkahwinan ni. Saya akan menguraikan beberapa persoalan, antara dia mengenai tajuk tu sendiri, pasca perkahwinan tu, dan kedua adalah tujuan nikah. Sama ada, ialah tuan-tuan sekarang pun memang duk nikah lama lah. Ada yang berasa di hati, dia berasa lama tak nikah, kan? InsyaAllah kita akan tengok kepada tujuan balik pernikahan kita. Dan seterusnya saya akan memetik sebuah hadis Nabi SAW
Yang hadis ni bagi saya amat menarik. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan bagaimana perkahwinan pada zaman jahiliah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Bukhari dan juga Imam Darul Qutni, dan hadis ini bertaraf hadis sahih insya-Allah. Jadi 3 persoalan tu kita cuba rungkaikan pada malam ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di banner tu tajuk dia pasca perkahwinan. Pasca ni maksud dia apa? Pasca ni kalau kita lihat kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah kepada pasca ni iaitulah maknanya perkara yang sudah, perkara yang selepas dan juga telah buat. Bila sebut pasca ni, maknanya bukan benda tu yang dah lama, tetapi baru mula-mula buat. Itu maksud pasca. Manakala pra pula, sebab perkahwinan ni dia 2 perkataan tu lah. Yang pertama pasca perkahwinan, yang kedua pra perkahwinan. Bila sebut pra ni, benda yang sebelum, benda yang belum lagi akan hadir, maknanya gerbang, itu maksud pra. Sebab tu kalau kita tengok dalam perkahwinan, jarang orang menggunakan pasca perkahwinan ni untuk nak beri pendedahan tentang perkahwinan kepada orang yang belum menikah. Dia adalah pendedahan itu ketika mana pra perkahwinan. Bila pra perkahwinan, kita tahu ini adalah pendedahan diberikan kepada orang-orang yang belum berkahwin. Dan hal ini juga disebutkan oleh seorang profesor daripada UKM, iaitulah Profesor Dr. Atiyah. Dalam retah kerja dia, dulu pada tahun 1996, pihak JAKIM bila melihatkan kepada perceraian yang berlaku pada zaman itu, maka diwujudkan kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan diwujudkan untuk apa? Untuk nak membendung perceraian-perceraian yang berlaku dalam jangka masa 5 tahun hingga ke 10 tahun. Kalau dapat saya kongsikan di sini tuan-tuan sekalian, jumlah kes ataupun statistik perceraian daripada tahun 2010 hingga 2014 pada waktu itulah. Pada tahun 2010, jumlah perceraian itu sebanyak 41,544 kes. Dan pada tahun 2011, jumlah perceraian sebanyak 43,749 kes. Pada tahun 2012, 48,029 kes. Dan pada tahun 2013, 49,663 kes. Dan pada tahun 2014, sebanyak 53,870 kes. Ini untuk jangka masa 5 tahun yang pertama selepas daripada berlakunya perkahwinan. Keseluruhan daripada jumlah itu adalah 236,855 kes. Maknanya dalam 5 tahun tuan-tuan sekalian. Kita boleh bayangkan memanglah tiap-tiap tahun ramai orang menikah. Tapi dalam waktu yang sama, dalam 5 tahun ramai orang menikah tu, ramai juga orang yang bercerai. Dan di antara kajian yang dibuat, perceraian itu adalah melibatkan perkahwinan yang baru nak berputik sekitar 5 tahun. Ada yang tak sampai 5 tahun bercerai dah. Ada yang tak sampai 2 tahun pun bercerai dah. Maka disebabkan itulah pada tahun 1996, JAKIM di saat itu dah membendung perkara ni dah. Membendung perkara ni dengan dijadikan kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan ni diberikan secara umum. Maknanya kepada orang-orang yang nak menikah lain pun masuk juga kursus perkahwinan itu. Orang yang janda, orang yang duda, orang yang nak poligami, masuk juga. Tetapi modul itu dikemas kini kan sebanyak 3 kali, bermula daripada tahun 2002, 2011 hinggalah kepada tahun 2013. Tuan-tuan tengoklah macam mana yang orang duk pergi ambil kursus kahwin dan sebagainya ni. Kadang-kadang kita kata ni depa ambil ni PCJ saja apa semua tuan-tuan. Pada tahun mula-mula versi yang pertama itu,
adalah dia diberikan sebanyak 10 slot ataupun 10 tajuk, yang mana meliputi daripada perkahwinan dan prosedur, hubungan dalam keluarga, akhlak, komunikasi suami isteri, pengurusan sumber keluarga, pengurusan stres, konflik, akidah, ibadah, pengurusan kesihatan, dan pembubaran perkahwinan. Itu mula-mula, tuan-tuan sekalian. Maknanya, kalau seseorang tu yang nak bernikah, dia masuk kursus kahwin, itu benda yang dia akan dapat. Dia keluar, dia dapat kursus sijil, kursus kahwin tu, tuan-tuan sekalian, maknanya dah ada dah di fikiran dia ilmu-ilmu tentang perkahwinan. Kecuali kalau dia tidur tak dapat lah. Dan benda ni dibuat pula sebanyak 2 hari zaman tu. Selepas daripada tu, modul ini dikemas-kinikan, ditambah pula dengan tajuk akidah, dan juga pembubaran perkahwinan itu diperlebarkan, dan ditambahkan juga mengenai perkhidmatan runding cara yang ada di Jabatan Agama. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ditambah pula dengan video-video setiap tajuk-tajuk tu. 11 slot tu, 1 slot 1 jam. Maknanya 2 hari tu dia kena harungi sebanyak 11 slot. Dan tiap-tiap slot tu dia ada yang disebut sebagai video, nak bagi faham, tuan-tuan sekalian. Dan walaupun begitu, keadaan sekarang ni pun agak membimbangkan. Kenapa keadaan tu agak membimbangkan? Kita berbalik kepada makna perkahwinan yang sebenar. Kalau dia nak menikah tapi dia tak faham kepada makna perkahwinan yang sebenar, walaupun dia masuk 11 slot sekalipun, perkahwinan itu tidak akan menjadi satu tempat ataupun satu saluran yang untuk membahagiakan dia di dunia ini. Daripada segi makna perkahwinan itu sendiri, kalau tuan-tuan tengok, dia mai daripada bahasa Arab. Kawin ni maksud dia gabungkan. Itu bahasa Arab daripada istilah, daripada segi bahasa dia. Kawin, gabung, cantum, kumpul, yang tu maksud dia. Dan istilah daripada segi istilah yang panjang lebar tu, saya suka kepada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Khalidi. Dia meletakkan istilah ni, dia apa? Ada 4 benda yang nak kena faham tentang pernikahan ni. Maksud dia, penyatuan lawan jenis anak Adam, satu. Gabungan itu adalah lawan jenis. Sekali kita hurai. Dan yang kedua, perkahwinan ini juga dalam sebuah ikatan, yakni akad. Maknanya ibadat. Yang ketiga, perkahwinan ini menghalalkan hubungan. Ketiga, maksud dia. Dan yang keempat, perkahwinan ini adalah menyatukan di antara kedua pasangan beserta dengan keluarga. Ini 4 benda, tuan-tuan sekalian, yang perlu kita faham tentang kahwin ni. Yang pertama, yang kata penyatuan lawan jenis anak Adam ni, apa maksud dia? Secara tak langsung, dia telah menepiskan penyatuan di antara sesama jenis. Homoseksual, lesbian, kan sekarang ni orang pakat duk minta. Golongan lesbian dah minta dah untuk nak menikah perempuan dengan perempuan. Yang homoseks pun duk minta dah untuk nak menikah di antara lelaki dengan lelaki. Tapi oleh kerana hak asasi manusia yang belah barat apa semua tu, mereka tu dah bagi dah. Walaupun dalam Islam dia lawan kepada fitrah kita. Lawan fitrah. Islam dia memberikan definisi apa dia? Iaitulah lawan jenis baru boleh menikah. Kalau sama-sama jenis tak boleh menikah, tak dapat apa, tuan-tuan sekalian. Laki menikah dengan laki, anak pun takkan dapat. Tapi depa ejeh juga nak bagi anak dapat juga. Tak tahulah macam mana cara depa ejeh tu. Perempuan menikah dengan perempuan, takkan nak dapat anak, tuan-tuan sekalian. Tak dapat. Tapi cara depa buat tu bagi dapat juga anak. Wallahu ta'ala alam apakah yang digunakan oleh mereka ni. Tapi Islam dia memberikan kepada kita satu pendekatan dan juga penjelasan yang jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami menjadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan juga kami menjadikan kamu itu berkabilah-kabilah, berpuak-puak, untuk kamu saling mengenali di antara satu sama lain.
Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Kalau nak bercantum di antara dua keluarga, kalau nak bercantum di antara dua pihak, haruslah lelaki dan juga perempuan. Dan sejarah ini telah dibuktikan dalam sejarah tamadun manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam dan juga dijadikan Hawa. Tuhan sebut dalam suratul Nisa, ya ayuhan nas. Tuhan kata, wahai manusia, yang kami menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, seorang. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada dia juga dijadikan isteri dia, pasangan dia. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada dua ni lah akan terbentuk lelaki dan perempuan yang ramai. Fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, apa tuan-tuan sekalian, kalau nak mendapatkan zuriat, nak mendapatkan anak yang ramai, tidak melalui lelaki dengan perempuan, ataupun positif dengan negatif. Yang tu. Kalau lelaki dengan lelaki, tak dapat. Perempuan dengan perempuan, tak dapat. Pasal apa? Fitrah Allah Ta'ala telah jadikan dalam sejarah tamadun manusia. Dalam istilah yang saya maksudkan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Khalidi, dia kata yang kedua, iaitulah sebuah akad. Akad ni maknanya sebuah ikatan yang menjadikan benda tu sebagai ibadat. Yang pertama tadi ni, dia nak kena faham lawan jenis. Yang kedua, dia nak kena faham yang kata menikah ni apa? Iaitulah ibadat. Bila sebut benda ni benda ibadat, tuan-tuan sekalian, kita tahu Allah Subhanahu wa taala, tujuan Tuhan jadikan kita atas dunia ni memang untuk beribadat kepada Allah. Dan salah satu saluran untuk beribadat kepada Allah tu apa? Iaitulah dengan menikah. Apabila orang yang faham tentang ibadat ni, tuan-tuan sekalian, sebagai nikah ni sebagai satu ibadat, maka sudah pastilah dia tidak akan mempersia-siakan perkahwinan itu. Kerana dia berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi SAW melalui ibadat yang dia buat. Hatta dalam semayang sekalipun, kita baca dalam semayang doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, inna salati wa nusuki, segala amal ibadatku, termasuklah ibadat perkahwinan ini juga disebut sebagai ibadat. Dan ketika mana, sebab tu yang orang duk marah tuan-tuan sekalian, bila kita buat walimatul urus, kita memasukkan unsur-unsur yang tidak sepatutnya termasuk dalam benda-benda ibadat ini, kerana boleh merosakkan ibadat. Walimatul urus itu merupakan ibadat, upaya dan upacara kita untuk kita nak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan kepada orang tentang dua pasangan ini mereka telah menikah, untuk kita nak i'lankan benda tu. Tapi bila masukkan unsur-unsur yang lain, unsur-unsur yang mendatangkan maksiat kepada Allah, maka rosaklah ibadat ni. Di kad kita pun kita buh, semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di majlis kami ini menyerikan lagi dan juga memberikan keberkatan. Tapi kalau dalam majlis itu, majlis ibadat itu disertai dengan kemaksiatan, maka hilanglah nilai-nilai ibadat itu. Boleh tuan-tuan sekalian? Saya nak cerita apa kepada tuan-tuan hak nikah lama dah. Dia kata, ustaz duk main cerita apa, aku angkat kepala lutut tak larat dah tadi. Tapi dengar pergilah, dia kata dah duduk-duduk dah. Tak apalah tuan-tuan, kurang-kurang kita balik boleh duduk syarah kepada anak-anak bini kita, cucu dan sebagainya lah, anak menikah tu. Syarah dulu kat mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, saya nak bawa ni, kita nak tahu erti pernikahan yang sebenar ni. Saya ulang-ulang banyak kali pun tak apa. Yang pertama kita sebut tadi, penyatuan lawan jenis, yang kata anak Adam di antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, dalam maksud yang sama, dalam istilah yang sama, iaitulah sebuah ikatan ataupun sebuah akad, yakni ibadat. Maknanya menikah ni tuan-tuan sekalian, kena melalui akad, kena melalui akad ataupun disebut sebagai ibadat. Dan yang ketiga, nikah ni juga adalah menghalalkan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Itulah tujuan dia.
Tujuan Allah Ta'ala menjadikan pernikahan ini, menghalalkan hubungan. Sebelum ni tak halal, tuan-tuan sekalian. Hatta kalau dalam bab pertunangan sekalipun, yang ni lah yang perlu kita ketengahkan. Bila orang yang baru bertunang, bukan masuk halal lagi. Tetapi waktu tunang tu lah macam-macam dia dulu usung pergi mata dah. Itu masalah kita ni. Bila mai tunang kepada anak kita, siapa dia? Tunang dia. Tunang dia buat macam mana pun tak apa. Itu masalah kita sekarang ni. Yang ni kita nak jaga. Sebab tunang ni dia hanyalah umpama macam kita cop ya, macam tu aja. Tak jadi hak orang. Aku dah cop dia betul-betul. Yang tu aja. Kan? Tetapi adakah dia boleh bertindak sebagai isteri? Adakah dia boleh bertindak sebagai suami? Belum lagi. Sehinggalah dihalalkan. Sehinggalah akad terjadi. Itu maksud kepada apa nama penghalal yang kata halal kepada hubungan ni. Halal ketika mana menikah ni apa tuan-tuan sekalian? Daripada segi kita nak lihat dia halal, kan? Sebelum nikah tak halal lagi nak lihat pun. Lepas menikah halal. Lihatlah, nak lihat daripada pagi sampai ke malam pun tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa lagi? Daripada segi pegang, daripada segi cium, daripada segi kasih sayang, daripada segi jima. Yang ni yang dimaksudkan halalnya tuan-tuan sekalian. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, benda tu dibuat sebelum daripada dihalalkan, tidak melalui akad yang sah dan juga tidak melalui istilah yang diberikan oleh syarak. Boleh tuan-tuan sekalian? Baik, yang seterusnya, dan ini disebut juga dalam persoalan halal ni juga, Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ayat ni ayat apa nama dalam Al-Quran itu yang kata zuyyina linnas, telah dihiaskan ke atas manusia khususnya lelaki ini hubbus syahawati minan nisa, iaitulah kemahuan kepada perempuan. Jadi cara dia macam mana? Semua orang nak kepada perempuan tuan-tuan sekalian. Yang kata lelaki ni habaq bilah siapa pun mesti mau kepada perempuan. Cuma macam mana cara dia nak menghalalkan dia? Iaitulah melalui proses perkahwinan. Baik. Dan ini dituntut oleh agama, dan juga agama meraih fitrah manusia yang memerlukan kepada pasangan. Sebab tu Allah Ta'ala kata dijadikan wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan kepada dia pasangan-pasangan. Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Litaskunu ilaiha, supaya boleh ada perasaan sakinah, ketenangan bersama-sama dengan dia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat daripada istilah ni, yang ni kita nak kena faham. Yang keempat, menyatukan di antara dua pihak lelaki dan perempuan, serta menyatukan kedua keluarga lelaki dan perempuan. Itu maksud pernikahan yang lengkap. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila orang menikah ni, dia hanya nak menikah dengan anak kawan tu, tapi dalam waktu yang sama mak dengan pak dia tu dia buat tak heran ya. Pasal tu kita kadang-kadang susah untuk kita nak masuk dengan pak mentua, dengan mak mentua, sebab kita duk fikir nak ambil anak mak mentua ya. Kalau kita fikir nak ambil anak mak mentua tapi tak ambil pak mentua, tak ambil mak mentua tuan-tuan sekalian, yang tu yang jadi payah nak balik kampung, nak balik rumah mak mentua payah, nak balik rumah pak mentua payah. Pak mentua main di rumah kita ni tanya dah ayah main ni apa hari, tuan. Ayat tu kadang-kadang dia tak tahu nak buat macam mana, dia halau kucing depan dia tu saja, halau hui pi lu tu nak bagi pak mentua dengar. Pak mentua pun duk berasa dia ni halau kucing ke halau aku. Dia main macam tu, dia tak boleh nak duduk sekali. Sedangkan benda ni diamalkan oleh Nabi SAW. Siapa dia pak mentua Nabi tuan-tuan sekalian? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pak mentua Nabi. Siapa dia pak mentua Nabi? Sayyidina Umar Al-Khattab, pak mentua Nabi. Tuan-tuan tengok macam mana akrabnya Nabi dengan pak mentua dia. Kan itu soalan dia tu. Nabi SAW, tuan-tuan pun pernah dengar dalam peristiwa hijrah, bagaimana Nabi SAW ketika mana dalam perjalanan tu, duduk dalam gua tuan-tuan sekalian, Nabi meletakkan kepala dia di atas paha pak mentua dia Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan yang kata suami misali sangat, pernah tak kepala atas paha pak mentua tuan-tuan sekalian? Tak dia tenyeh dengan siku ke tak? Dia kata hang jadi gila apa ni? Dia buh tu kat kita. Dah semalam dengar ceramah ustaz tu ni sajalah letak dia kata, buah siku hang mau. Dia tanya begitu. Tak pernah pun dia. Tuan nampak tak?
Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh menafikan ada orang yang dia dengan pak mentua dia cukup-cukup akrab. Boleh duk berkawan sekali, boleh duk pergi masjid sekali, mengai sekali pun boleh. Tapi kita, mungkinlah ada segelintir kita yang susah untuk nak dapat. Tengok-tengok pak mentua main serabut lah kita ni. Dan ada kerja biasa dah sekalian. Baik, maknanya kalau orang yang macam ni, dia tidak mengerti yang disebut sebagai istilah kepada perkahwinan. Baik, tekat tu, mari kita ulang balik tuan sekalian. Yang kata kahwin, hak tuan-tuan nak kahwin lama ni. Nombor satu, yang kita sebut tadi kepada tuan sekalian. Yang pertama, penyatuan lawan jenis dengan anak Adam. Kan, kita balik-balik fikir, bini aku memang perempuan lah. Fikir tu. Settle satu masalah. Yang kata kita kahwin ni. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Dia jadi satu akad, iaitulah ibadat. Aku menikah ni ibadat ke dah? Bila ibadat dalam pernikahan, adakah kita buat dengan sebaik-baiknya untuk kita mempersembahkan kepada Allah? Kan ibadat dia macam tu. Ibadat kita semayang, kita nak buat ibadat yang terbaik untuk nak sembah kepada Allah. Puasa, kita nak buat puasa yang terbaik untuk nak kita sembah kepada Allah. Kan? Zakat, kita mesti nak buat keluar yang baik untuk kita nak mempersembahkan kepada Allah. Begitu juga dengan perkahwinan ni. Tuan-tuan jangan heran tuan-tuan sekalian, ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi SAW daripada wahyu Allah Ta'ala, Nabi menjamin mereka itu sebagai ahli syurga. Antara dia isteri Nabi SAW yang disebut sebagai Ummu Salamah. Tuan-tuan kenal Ummu Salamah? Nampak lagu tak apa nak kenal? Siapa Ummu Salamah ni? Laki dia tu Abu Salamah, sudah pastilah. Ada anak dia nama Salamah. Dia ni ketika mana suami dia nazak dalam peperangan Uhud, suami dia nazak. Dia pergi kepada suami dia habaq-habaq kat suami dia. Dia kata, aku akan jaga kamu sampai bila-bila. Sebab kita dah berjanji untuk bersama di atas dunia dan kita akan bersama di akhirat. Sampai suami dah nazak lah. Suami dia kata apa? Kat dia, kalau hang taat kepada aku. Ni, Abu Salamah dia kata kepada Ummu Salamah. Kalau hang taat kepada aku, wahai Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, aku akan taat kepadamu, wahai suamiku. Kalau hang taat kepada aku, bila aku meninggal, carilah orang yang terbaik daripada aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan jadi suami, minta maaf sebutlah. Kan? Waktu tu tengah duduk nazak. Ada berani habang kat bini aku tu? Aku tak larat ni, hang cari orang lain lah. Ada aku tu? Dia kata dua ada dalam telefon. Mampus mati terus Syekh ni. Contoh lagu tu. Tuan-tuan, Ummu Salamah ni balik dia duduk fikir, ya Allah, dia kata aku tak boleh pasal hati aku memang duduk dengan dia. Kisah dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan carilah dalam YouTube pun banyak, dalam Google pun banyak. Macam mana terpisahnya ketika mana peristiwa hijrah di antara dua orang ni. Abu Salamah dia pergi dulu ikut rombongan Ja'far. Sehingga kan Ummu Salamah nak ikut, tiba-tiba ditahan oleh ahli keluarga dia, duduk di Mekah. Tuan-tuan berpisah, rindu ni. Kira minum air ni semua tak rasa manis ha? Tuan, rindu sangat-sangat. Celah-celah tu pula dapat anak. Yang Abu Salamah pun jadi sorang ayam berak kapok, duk teringat kat anak kecil, duk teringat kat bini sama. Bila berjumpa tu Allah boleh pergi duduk di Madinah tuan-tuan. Tiba-tiba dalam peperangan, syahid yang kata Abu Salamah. Dan Ummu Salamah dia terlampau setia, tetapi dia duk fikir, dia kata kalau aku tak menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ni, dia kata maknanya aku tidak taat kepada suamiku. Dia pun duk cari tengok siapa-siapa yang nak minang dia. Siapa nak minang dia? Dia umur waktu tu pun dah lanjut dah. Tetapi dia diminang oleh Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan kenal Sayyidina Abu Bakar? Bukan bakar jual mi goreng apa ke? Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan. Ya Allah, hak Nabi kata apa? Dia ni orang yang akan masuk syurga lepas daripada aku. Memang manusia ni kalau bahasa kita lah ni, dia disebut sebagai orang kata malaikat lah Abu Bakar ni. Bagus. Orang maki dia pun dia tak melawan, renyih dia sentiasa. Ketika mana semayang dia duk baca Quran, sehingga kan dia digelar sebagai rajulun buka, iaitulah satu orang lelaki-lelaki yang kerja duk menangis ya. Dan dalam semayang menangis. Sehingga Aisyah pernah menegur Nabi SAW waktu tu Nabi nazak. Nabi kata, Aisyah, tolong saya. Waktu tu Nabi nazak.
Aisyah pergi habang sat kepada Abu Bakar, suruh sat ganti tempat aku. Maknanya bahasa kita ni, habang kat ayah sat ganti sat tempat abang ni, abang tak larat ni. Aisyah tegur. Aisyah kata, ayah ni kalau jadi imam, dia kira nak menangis ya. Tuan-tuan, kita hari ni kalau kena jadi imam menangis. Aku nak baca apa? Dia fikir lagu tu. Pernah dah sekali ya, kena pula hari Jumaat sujud sejadah. Kita pula silap dengan buh jubah apa semua, janggut pun nampak boleh tahan. Orang tolak-tolak kita duk nampak sejadah, nak mula tak mana aku pun tak tahu. Dia jadi lagu tu. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Aisyah tegur dia. Aisyah kata Abu Bakar ni dia kalau dia kata abang, macam itulah bahasa kita. Dia kata abang, kalau dia jadi imam sekali dia kira nak menangis. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, jadilah terdiamlah di saat itu Sayyidina Umar Al-Khattab naik jadi imam. Sayyidina Umar ni suara derai. Bila dia naik jadi imam, tuan-tuan sekalian, Nabi di saat itu, Nabi duk dengar. Nabi marah. Nabi kata, bersiapa tak suruh Abu Bakar? Bersiapa suruh Umar? Nabi marah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar. Baik. Yang kata Sayyidina Abu Bakar, dia pun masuk Minang. Ummu Salamah ditolak mentah-mentah oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, aku duk nampak, yang nampak mata aku bagus ni siapa dia? Abu Salamah juga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang ni lah yang jadi, yang kata cinta ni betul-betul ni. Macam mana jadinya Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Walaupun Khadijah tu meninggal dah lama dah, tapi duk sebut tentang Khadijah, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merajuk. Aisyah ni dia perempuan muda, merajuk. Dia kata, apalah yang ada pada perempuan tua tu, kalau mulut merah aku pun mulut merah juga. Nabi kata, Aisyah jangan bercakap macam tu kepada Khadijah. Tak ada siapa boleh menandingi Khadijah di hati aku. Sebab apa? Sebab ketika mana aku menjadi Nabi, Khadijah lah orang yang pertama yang mempercayai aku. Tentang zaman tu orang duk kata Nabi gila. Nabi pinai atas Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril mai duk peluk Nabi. Malaikat Jibril kata apa kepada Nabi? Iqra ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku nak baca apa? Nabi pun takut waktu tu pasal Jibril menjelmakan diri dia yang sebenar. Sampailah Nabi turun, balik ke rumah Khadijah, ketuk-ketuk pintu Khadijah, buka-buka, bergetak Nabi ni sejuk. Nabi kata, zammiluni, Khadijah tolong saat, selimut aku, Khadijah pun pergi selimut sambil duk peluk Nabi SAW. Dia tanya apa jadi? Dia kata, tadi aku naik Gua Hira, tadi aku duduk atas Gua Hira, aku berkhuluah atas itu. Jibril mai. Jibril kata aku dilantik menjadi Nabi kepada seluruh umat, junjungan alam. Apa kata Khadijah? Sadaqta. Dia kata, Khadijah kata, betul. Aku percaya kepada hang. Amantu bik. Aku beriman kepada hang. Ya Allah, tuan-tuan. Kita main masjid, balik rumah pun belum tentu dia percaya. Malam lambat balik. Ustaz tu ceramah panjang. Malam ni dia kata agensi apa dia? Nampak? Dia pergi kat tu. Dia nak pergi lah. Nampak tak? Allahu Akbar. Dan Khadijah juga adalah orang, saya nak cerita apa? Eratnya hati itu. Bersimpul hati mereka tu di antara dua. Ya Allah. Aisyah bila dengar penjelasan daripada Nabi SAW, Aisyah tak kata apa dah. Biarlah Nabi nak sebut tentang Khadijah pun tak apa. Kita kalaulah, kan sajalah. Kalaulah lebih daripada seorang ataupun dua orang, tuan sekalian. Nak cerita hak lama ke? Panggil tua dia pun marah pula. Balik-balik rumah ke apa ke, pergi rumah muda lah contoh dia. Dia kata, kau hang tadi buat cucuk kodok sedap lah, penerajang betul day tu kena. Tapi duduk di luar kita nampak tak kereta kancil atap jalan pilih malam tu malam ni. Kita kena orang tu sekalian. Ya Allah, tabarakallah. Saya nak cerita apa? Ummu Salamah. Tiba-tiba lepas pada tu Omar pun tuan-tuan sekalian, Omar pula dia duk main. Dia kata kalaulah Abu Bakar kena tolak, mungkin Ummu Salamah nak hak muda sikit kot. Omar ni kan nampak jantan tu sikit. Dia pun pi balik nyong betul ya, hantar sekalian. Sudahlah kenal lagu kalau bahasa kita lah pirang apa ingat nak buat apa badan main pir. Sampailah tuan-tuan, tak ada siapa nak masuk Minang Ummu Salamah. Nabi SAW. Nabi pergi kepada Ummu Salamah dan Nabi menyunting Ummu Salamah. Ummu Salamah menerima. Kerana apa?
tidak ada yang terbaik selain daripada Nabi SAW yang boleh menggantikan tempat suami dia, iaitulah Abu Salamah. Allahu Akbar, tabarakallah. Tuan-tuan, inilah di antara hubungan ikatan dalam ibadat ni Nabi SAW buat. Dan bukan dekat tu, Nabi mengiktiraf dia, tuan-tuan sekalian, dan meletakkan dia di antara calon wanita penghuni syurga. Ya Allah, daripada kahwin ni, maknanya apa? Setia, tuan-tuan sekalian. Dalam hati ni setia, yang tu je. Baik. Dan yang ketiga, kita sebut tadi ni, kita ulang balik. Yang ketiga apa dia? Menghalalkan hubungan. Memang tujuan kepada pernikahan itu nak menghalalkan hubungan. Nak buat apa? Buat lepas pada tu, tuan-tuan sekalian. Sebelum pada tu tak boleh buat apa lagi. Tekat dia boleh relin-relin ni. Kan? Lepas pada menikah, silalah. Nak buat apa pun silalah. Dan yang keempat, ini di antara falsafah kepada perkahwinan ataupun definisi perkahwinan ni, menyatukan di antara kedua pasangan dan juga keluarga pasangan. Jadi tuan-tuan sekalian, muhasabah tengok, adakah kita betul-betul telah menjalankan ibadat dalam perkahwinan ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Baik, selesai bab 1. Bab 2, tujuan nikah. Tujuan nikah. Yang pertama apa dia, tuan-tuan? Memperluaskan hubungan. Apa makna memperluaskan hubungan? Iaitulah kita nak mengenali. Antara dia nak kenal keluarga. Kita tak pernah kenal lagi keluarga pasangan kita. Kita tak pernah kenal lagi keluarga isteri kita. Kita nak kenal. Yang kedua, kita kenal budaya setempat, tuan-tuan sekalian. Budaya setempat pun banyak yang berbeza. Saya secara peribadi, daripada dulu balik pulau, tuan-tuan sekalian, kan? Balik pulau, cara dia macam lain. Yang ni saya lah, duduk pergi mengajak apa semua tu kan. Cara makan tu macam lain. Bila habis-habis tu, sekali mereka bawa, jom Ustaz, kita pergi makan. Tu cara budaya mereka tu. Mereka tak makan di masjid. Saya pernah main di sini, dia bawa masuk dalam jabat tu makan tu. Itu budaya dia. Bila saya pindah main sini, tuan-tuan sekalian, ada satu tempat, kita suruh cerita tempat tahu mana. Habis-habis makan, mereka letak bungkus nasi itu atas ni. Atas kapek masjid ni. Kita pula duduk tengok. Mereka tak semawa pun. Kita pun lapang. Saya pun nak pergi ambil. Saya kena orang cium dah apa kah? Saya pun keluar balik ke tu. Jumpa seorang kawan ni. Dia tahu Ustaz tak ambil nasi lemak apa. Tak tahu dia pun tak bagi apa pun. Ustaz, memang perangai mereka macam tu. Dia pun begitu. Rupanya budaya lagu tu, tuan. Letak atas kapek ikut. Hampa nak ambil, hampa tak ambil. Biar ambil hampa lapang. Tuan-tuan nampak tak? Bukan tempat lain Pulau Pinang. Saya tuan-tuan duk PM saya pula, tahu mana Ustaz? Kan kami nak pergi tengok pula. Terus duk pergi. Saya pergi balik duk maki lah, dak pun viral. Lah kira tu lah tuan sekalian. Betul jadi kat saya pula tu. Allahu Rabbi tabak. Yang tu baru utang makan, tambah tempat lain lagi lah. Dan kalau tuan-tuan tengok budaya kita pun, tambah lagi kalau kita dengan bangsa yang lain, sudah pastilah. Contoh dia budaya Arab, tuan sekalian. Daripada segi orang perempuan, budaya Arab. Orang perempuan, kita ni kalau duduk bersimpuh, untuk orang perempuan duduk bersimpuh ni, yang ni kira cukup-cukup, cukup-cukup bagus dah. Kalau pergi tengok anak dara duduk bersimpuh, bagusnya. Cuba tengok anak dara duduk bersila. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Bersila ke bersimpuh? Orang Arab, perempuan ni kalau duduk bersila, itulah adab. Kalau duduk bersimpuh, tuan-tuan, yang tu bukan adab, itu aib. Jaga elok. Kita pergi rumah syekh mana-mana, kenal waktu kita melontak ke apa, tiba-tiba syekh tu pergi tampak pula kita, tampak-tampak nak jadi bergaduh, jadi kawan. Tuan sekalian. Dia kata aku nak pergi umrah, aku nak pergi rumah dia syekh apa semua. Kita pun pergi lagu duduk bersimpuh apa semua. Boleh jadi aib kepada kita. Pasal apa? Bila tanya-tanya ni pasal apa jadi aib? Dia kata rupanya bila duduk bersimpuh tu, nampak bentuk seorang perempuan itu. Tapi kalau duduk bersila ni, tak nampak bentuk seorang perempuan. Dia ada duduk bersila, tuan sekalian. Nampak macam orang kira duduk tunggu jam, kira nak isya, macam tuan-tuan duduk lah. Maksudnya nak? Cuba duduk bersimpuh nak abang kata, tuan-tuan, bagus larat tunggu. Contoh lagu tu lah. Kan? Allahu Akbar. Itu budaya. Jadi kita boleh kenal budaya, kita boleh tahu. Tuan sekalian. Sebab tu agama, dia bagi macam tu. Dan yang seterusnya, ayat ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, saya sebut kat tuan-tuan tadi. Ayat ni cukup popular. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dalam ni Allah Ta'ala, dia bagi terbuka. Wahai manusia. Maknanya, dia bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, bermaksud dia tuan-tuan, sudah pastilah redaksi ayat ni nak suruh kita cari orang yang
yang sama bangsa dengan kita, tapi terbuka, umum. Dalam agama kita pun, kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh munakah, dia cerita apa? Nak menikah, carilah yang bangsa lain. Tutup guru dulu dia kata apa? Dia kata kalau cari orang hak bangsa lain ni, anak cerdik. Dia kata betul-lah, tutup guru tu, kan? Jadi ayat dia pun dia habaq tu, carilah hak bangsa lain. Hak Melayu ni berkat duk nikah dah, tuan sekalian. Kan? Carilah hak lain. Kan? Bangsa lain, India ke China ke, boleh ke? Kan? Tak tahulah, berani buat lah. Baik. Lepas tu Tuhan kata apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu tu bermaksud apa? Maksud dia kita bertemu dan juga kita bersatu, iaitu dengan pernikahan. Tetapi apa yang membezakan kita tuan-tuan sekalian dalam ayat itu, selepas daripada itu Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maknanya dia menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadat, satu jembatan untuk mendatangkan sifat ketakwaan di dalam diri dia. Dengan adanya pernikahan inilah yang menyempurnakan agama dia. Dengan ada pernikahan inilah yang mendekatkan dia lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemilihan imam sekalipun, kalau ada dua imam yang qari, ada dua imam yang faqih, nak dilihat daripada mana dia menikah ataupun tak. Tuan sekalian, kalau dah menikah dah, nak tengok orang mana? Nikah seorang ke dua? Kan? Dia macam tu, betul. Itu yang dilihat. Hatta sampai ke tahap tu diperincikan tentang besarnya erti pernikahan ni. Dan yang kedua, tujuan pernikahan ni apa tuan-tuan? Menambahkan dan melangsungkan keturunan yang suci dengan menikah ni. Kan? Dengan menikah ni, dia nak memberikan kepada kita kelangsungan Nabi SAW. Yang ni, Nabi kata apa? Nabi kata, tazawwajul waludal wadud. Nabi kata, nikahlah wanita yang anak dara dan juga boleh melahirkan zuriat yang ramai. Tuan-tuan nampak tak kalau kita berbalik kepada sunnah, maknanya kita nak tengok seorang perempuan tu, kita tengok keturunan dia. Keturunan dia macam mana? Pak dia ada berapa orang? Dia ni 15 orang dia beradik. 15 orang dia beradik. Cantik. Kan? Pasal apa? Nabi kata fa inni mukathirukum bikumul umam. Pasal aku ni cukup suka dengan umat yang ramai. Kita hari ni tuan-tuan bila nampak anak ceretek tu kita serabut. Tu ceretek noh bahasa tu noh. Boleh ke guna tu? Dia merenyut pula. Dia Nabi merenyut pula. Tadi dah ceretek ni merenyut pula. Kalau pergi Kenuri tuan-tuan sekalian, serba dengan kereta api tanah Melayu. Dia main, kata anak syekh tu main dah. Dia main tu sekalian ceretek. Kita tengok, kita serabut. Dia seronok. Kita kata, keluar lagi kah? Dia kata dalam perut dengar kata kembang. Kembang dalam perut. Kita makan betul lalu lah. Dia tengok di luar dekat 10 orang. Dalam perut ada 2 orang lagi. Kata dia boleh buat lagu tu. Kita fikir lagu tu. Dia boleh buat lagu tu. No? Tuan-tuan, Nabi memuliakan. Yang jadi tak mulia tu pasal apa tuan-tuan? Bila dah beranak ramai, tinggal mata, tak jaga tanggungjawab, tidak ada amanah. Yang tu maksudnya. Yang tu yang kita duk marah lah ni. Sehingga kan kita buat disebut sebagai apa? Merancang keluarga lah dan sebagainya. Pasal kita duk tengok orang tu lah, nampak keluar teruk sangat. Depa tak ada masalah pun. Kita pula yang serabut tuan-tuan sekalian, duk fikir serabut orang. Buat apa? Allahu Akbar. Nabi kata, fa inni mukathirukum bikumul umam. Kerana aku ni bangga dengan umat yang ramai. Hatta Nabi SAW dia kata, di akhir zaman, ketika mana Yaumul Qiyamah, Nabi kata kami para anbiya ini sering duk bertanding siapa di kalangan kami mempunyai umat yang ramai. Tuan sekalian, maknanya menikah ramai dituntut oleh agama. Cuma jaga dan bertanggungjawab. Jangan sampai keluar istilah apa? Buat anak reti, jaga anak tak reti. Itu istilah tu akan keluar. Lah ni tuan-tuan, orang kira nak tengok, kira nak fire ya. Kan? Kira nak tengok, kira nak fire. Ni saya ceramah ni pun, saya pun macam-macam juga orang duk komen kat bawah. Ustaz cakap pandai, tak tanya ustaz anak apa orang. Ada, tuan sekalian. Kena, bakal kena lah. Kita berisau lah ni. Kamera sampai berapa ni? 4. Satu pun 5. Unggah dah kita malam ni.
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam kita nak mengembangkan zuriat yang baik juga. Yang seterusnya tuan-tuan sekalian, tujuan pernikahan adalah mendatangkan ketentraman. Tentram ni apa? Hati tenang. Duk seorang-seorang tak tenang, tuan-tuan. Hatta kalau kita tengok sejarah perkahwinan Islam pun, macam mana Nabi Adam alaihi salam duk seorang-seorang. Allah Ta'ala tahu, kata dia yang menjadikan manusia. Maka dia meletakkan perasaan ingin berpasang-pasangan tu ada. Sehingga kan apa yang Allah Ta'ala jadikan atas dunia ni, semua mempunyai pasang-pasangan dia, tuan-tuan sekalian. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia saja yang tunggal. Dia saja yang satu. Sedangkan yang lain ada berpasang-pasangan. Dan sudah pastilah ketentraman itu akan datang ketika mana kita dapat memilih pasangan yang baik. Pasangan yang baik. Hatta Nabi SAW sebut apa? Nabi kata kalau nak menikah, tungkahul mar'ah li arba'in. Carilah perempuan, dinikahi perempuan itu dengan 4. Li jamaliha, kecantikan dia, li diniha, agama dia, li hisabiha, keturunan dia, li maliha, harta benda dia, kena tengok juga. Tapi Nabi kata fazfar bidzatiddin, utamakan yang agama. Cari orang yang ada agama. Bukan nak suruh nikah dengan ustaz ataupun ustazah. Maknanya kecenderungan dia untuk mendengar agama tu ada. Yang tu kita mau. Sebab tuan-tuan sekalian, awak ustaz ustazah ada agama ni tak bercerai ke? Bercerai, bukan tak bercerai. Cuma yang peduli kepada agama, dia mau kepada agama. Tapi kalau main kat kita agama apa pun tak tahu, masalah. Tuan-tuan, kita di pejabat agama lah ni, sebelum PKP kita buat khusus pra perkahwinan, kita duk ceramah 11 slot kita ceramah. Tapi bila main PKP ni tuan-tuan sekalian, orang tak tahan kira nak menikah lah ni. Jadi kita buatlah temu duga khas pra perkahwinan. Pejabat agama seberampai pembuat tuan-tuan sekalian. Kita buat satu slot 10 orang. Dalam 10 orang tu dia bagi masa 1 jam setengah. Soalan-soalan yang ditanyakan semua basic belaka tuan-tuan sekalian. Ni hak nak menikah ni. Yang paling menyentuh perasaan saya bila kita pergi tanya tentang mengucap 2 kalimah syahadat. Berterabak, tuan-tuan. Minta maaf saya sebutlah. Kita tak payahlah mention yang mana kan. Berterabak. Cuba mengucap tengok. Asyhadu, dia pun asyhadu. Du tu lama. Tuan. Bila dah boleh asyhadu alla ilaha illallah, okey, cuba bagi makna tengok. Okey, aku bersaksi, kita tolong tuan sekalian, kita nak bagi pelpai, kita tolong depa, bukan tak mau tolong. Sebab tu tutup guru dulu, tutup qadi dulu, tutup imam dulu, dia tanya dulu. Bila tanya tuan-tuan sekalian, kena tembaklah. Kalau dulu ni viral habis, apa menyusah kau orang nak menikah, apa menyusah, bagi menikah sudahlah. Tuan-tuan, kesan dia tu lepas daripada tu. Tu yang dia bertanya, semayang tahu tak? Tahu semayang, rukun semayang lah apa-apa. Kawan ni muka dah biru lah. Hak tengkolok ada pakai tu lari kot belakang. Kan? Dia main tadi dengan panglima dengan buah kerih lah apa, semua duduk angkat tangan sana sini. Tok ayah kampung lah kononnya. Tok qadi tanya, ni tolong mengucap tak? Jahanam dah dalam hati. Apa benda mengucap aku pun tak tahu. Tok dia asyhadu. Dia orang tu kan. Tu tak main nak tambah sampai duk fikir. Asyhadu apa ni? Duk panjang tu. Apa mentua tadi duk bangga, duk abang kata, menantu saya ni imam buat semula jadi. Tengok pak mentua duk bawah kerusi dah, tutup bala. Malu. Hang duk pergi habang kat orang, tuan sekalian. Allah. Kita tanya. Bila tanya tak boleh, kita duk tunjai tengok asyhadu alla ilaha illallah. Tak lepas happy, tuan sekalian. Orang Melayu kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam tapi tak ada diri ni prihatin pada agama. Allahu akbar. Sedih tuan-tuan sekalian. Dalam 30 orang satu hari yang kita tanya, yang boleh membaca suratul Fatihah dengan betul, suratul Fatihah dengan betul, tak sampai 3 ataupun 4 orang. Baca cara mereka baca. Habis-habis tu kita pun ceramah kat mereka. Yang tu lah kita boleh buat pun. Kita kata, saya harap lepas daripada ni carilah ilmu. Hampa menikah ataupun tidak, carilah ilmu. Baca macam tu. Baca Fatihah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ni hidungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita duk dengar Allahu akbar ni. Minta maaf lah, saya bukan nak buat contoh tapi cerita dia memang saya nak maklum lah tuan-tuan sekalian.
Kita pun sebelum nak hantar anak, hang nak nikah hampir daftar lagi. Jangan duk suruh daftar, panggil dulu main. Sebab tuan-tuan memang duk mengaji pun di sini 30 hari, 30 ustaz punya duk ada. Panggil anak dulu. Hang nak lelaki, hang nak jadi suami orang kan? Dia kata, betul ayah, awak siapa ayah? Hang tolong baca Fatihah. Apa ayah buat leceh ke tu? Itu bukan kita buat leceh. Bagi dengar tuan-tuan sekalian. Untuk apa? Ke depan nanti. Kita dah tak ada lepas ni tuan-tuan sekalian. Bila kita dah tak ada, siapa nak tolong baca kepada kita, doa kepada kita? Yang Nabi kata, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang berdoakan kita. Nak doa macam mana Tuhan kata, hang minta apa aku tak faham ni. Tuan-tuan, ramai ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pun ramai. Saya kata bukan mustaqim, mustaqim. Dia buat renyih depan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tu lah. Maknanya daripada dulu tuan-tuan sekalian duk baca mustaqim sampai kelar lah mustaqim tu. Sampai kita piajak mustaqim, M-U-S-T-A-Q-I-M dalam bahasa Rumi bagi dekat dia. Dia pun ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pula dia kata kita. Ya Allah. Minta maaf tuan, saya bukan nak buka aib. Tuan-tuan nampak duk jegel kat saya. Kan sungguh. Balik Muasabah tengoklah cerita dia. Yang ni lah tujuan dia kita duk cerita ni. Allahu Rabbi Tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Agama. Maknanya ada kecenderungan agama. Dia mau tuan-tuan sekalian dengan agama ni selesai kita ni. Pasal apa? Pasal orang yang ada hati kepada agama, dia akan terjadi. Biasalah dalam pernikahan ni dia mesti jadi juga benda-benda orang kata perselisihan apa semua. Sekurang-kurangnya dia dapat menjaga pengawalan tu dia ada. Kita duk baca doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tuan-tuan duk dengar tu imam duk baca lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, bagilah kepada kami ni keselamatan pada agama. Selamat apa agama ni? Dihuraikan dalam hadis Nabi SAW, kalau hang nak bagi agama selamatkan hang, ihfazillaha yahfazka. Hang pelihara Allah, Allah Ta'ala pelihara hang. Maksud dia apa? Quran yang aku buat turun bagi kau hang, hang kena baca, hang kena faham, baca bagi betul. Hang pelihara Quran tu, aku pelihara hang. Semayang yang aku bagi kepada hang, kalau hang pelihara semayang tu, aku pelihara hang. Zakat aku bagi kepada hang, kalau hang pelihara zakat tu, aku akan pelihara hang. Simple, tuan-tuan sekalian. Yang tu, agama ni, kalau ada kecenderungan dan kita menjaga agama, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Takut terlepas daripada tu. Bergaduh sikit, terus nak keluar perkataan talak. Lah dua benda, tuan-tuan sekalian, yang duk berlaku, dah jadi fenomena lah ni. Satu, melepaskan talak tu, talak 3 tu. Aku cerai talak 3. Debuh tu talak 3, tuan sekalian. Kalau mahkamah kata, ni kita kira satu, Alhamdulillah. Kalau mahkamah 3, habis. Keluar mahkamah duk teriak. Perempuan tu pun duk teriak. Nak rujuk balik, rujuk tak boleh. Duk kena pergi cari Cina buta. Lah mana nak cari Cina buta, pakat pelik celik semua lah ni. Mau tak mau duk buat di masjid ni lah. Siapa-siapa boleh jadi muhallil Ustaz, Cina buta Ustaz. Haji ni pun kata, aku bukan aku tak mau kata, tapi boleh lah kata. Haji kena ingat Haji nah. Kan lepas pada tu, kita tak boleh duk share pula dengan dia. Tak boleh duk abang ada Haji. Lepas 3 bulan Haji mau duk tahu kata saya di rumah pun serabut kat Haji ni. Haji tu tahu, no problem. 3 bulan dia kata aku menikah. Dia nak jadi muta'ah pula. Nampak tuan sekalian? Nikah 3 bulan. Haji tu nak melepaskan tuan sekalian. Duk biasa duk mangkit pagi, mangkit seorang-seorang, sakit ni duk bubuh minyak saat, tonyoh tangan seorang-seorang, tiba-tiba ada orang lagu duk tonyoh belakang, nak lepaskan 3 bulan. Tuan-tuan jawab tengok, tobat lahum dak Pak Long ni tuan sekalian, makai kau orang kerin ni. Kata apa tu Haji ni berjanji 3 bulan, dia kata dah dekat 3 tahun dah, dia kata tak lepas-lepas main. Tuan kan? Dia, Habis ni pun tak mau Nabi lah. Penangan Haji punya pasal. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak berhenti mungkin apa ni? Tahu apa nak sampai tajuk lagi ni? Tuan-tuan faham lah. Cerita dia baik dikit. Cerita dia lagu tu. Kan? Jadi nak kena selit jugalah dikit ni. Tuan-tuan, nak kena faham agama tu yang paling penting. Baik. Nabi kata ada 4. Dan satu lagi, saya nak petik satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Kebahagiaan rumah tangga juga terletak pada 4 perkara. Arba'atun minas sa'adah, Nabi kata. Arba'un minas sa'adah. Arba'atun minas sa'adah. Kebahagiaan ada 4.
Yang pertama, al-mar'atu salihah, iaitulah isteri yang baik, isteri yang salihah. Walaupun dia ni bukan ustazah, tapi dia salihah, tuan-tuan sekalian. Dia boleh duk peringat kat kita, abang semayang lorong ada lagi. Oh, aku tak semayang lagi. Tuan-tuan, kalau tak dapat yang tu, Nabi kata syaqawah, celaka kita kalau tak ada isteri duk peringat tentang semayang. Kita balik kerja pukul 5, tuan sekalian, balik kerja ni nak semayang, satgi aku nak tak kepala, aku sakit kepala dengan jam apa semua, kena hujan, kena panas. Bini kita, abang nak pukul berapa ni nak gerak? Dalam pukul 6 hang gerak aku. Okey. Tak bala atas sofa, Ustaz. Sedap-sedap. Aisyah. Kali-kali bini duk nganga lena sebelah kita. Jahanam. Sigong dia, weh, awak tak gerak aku. Dia kata, awak ingat abang seorang ke mengantuk? Saya pun mengantuk. Jahanam, tuan-tuan sekalian. Tak pening ke? Oh, berat. Nampak tak? Kalau ada ni dia faham kita macam mana. Dia tak bagi serabut kita. Ayah baru balik masjid ke, kena hujan ke apa ke, anak-anak nak pergi cerita apa, tunggu Ustaz nah. Mak tolong pergi abang, tunggu Ustaz. Bagi ayah masuk dulu, buka-buka baju, bagi dia rehat dulu Ustaz. Lagi barulah apa nak cerita ke tanah ke apa semua. Ni dak tu, Pak balik dah. Pikir kata lagu tu. Tak jahanam kita. Contoh bagi salam, saya duk bagi contoh selalu kat orang, tuan. Kita dengan salam ni sunnah, jarang kita duk bagi salam di rumah. Balik rumah duk belahak ya, tahu belahak orang ni. Dia tu Pak balik buka pintu dah. Kita pun balik satu malam balik saja nak bagi salam kepada rumah tu. Assalamualaikum. Salam berbunyi Arab ya kan. Tamang guang peru ya. Tutup lampu semua. Depa duduk dalam duk tengok cerita bagus, dengar Assalamualaikum. Tutup lampu. Selak kau tirai. Siapa dia nak ambil duit ni? Pak Hang. Dia buh gitu. Pak Hang tak tahu dia jadi gila Pak tu bagi salam malam ni tu. Tentu tak naya kalau gitu. Buka pintu dak yang hampa pergi tutup lampu. Buat apa aku balik aku bagi salam. Dak yang awak buang tebiat ke bagi salam? Tak pernah duk bagi salam, cukup dengan belahak sudah. Kami tahulah kita bewak balik main. Dia buh gitu. Bewak balik main dia buh kat kita. Tak naya kita tuan kalau dapat lagu ni. Allahu Rabbi. Minta maaf saja melawak. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kebahagiaan. Dia boleh tolong peringat kita, dia boleh tolong gerak subuh kita, gerak tengah malam dia boleh gerak kita. Bangkit bang, dia kata. Nabi SAW babak apa tuan-tuan? Kebahagiaan ketika mana suami dia boleh gerak isteri boleh gerak suami dalam waktu tengah malam untuk solat tahajud malam. Kalau tak boleh mangkit pergi percik ayam sikit, dia mangkit buat solat. Ya Allah, Allah Ta'ala akan buat turun kepada dia barakatim minas sama'i wal ard. Tuhan akan buat keluar barakah kepada keluarga dia. Anak-anak ni tuan-tuan tak perlu nak balik rotan penjara dah. Kata sekali ya, abang semayang dak lagi ayah. Terus pergi. Ni kita ni abang semayang dak lagi. Nak semayang sambil berjalan kepala duk tengok TV. Abang, ya kepala duk tengok TV lagi. Sampai kita bawa balik rotan penjara nak bagi dia tuan-tuan sekalian. Tak takut pun dia ambil rotan tu dia tibai kita pula. Ya Allah, kita risau macam tu, hilangnya barakah dalam keluarga kita. Yang kedua, Nabi kata apa? Al-maskanul wasi', iaitulah rumah yang luas. Luas ni maksud ulama hadis kata apa? Kita duduklah rumah tu kita berasa tenang walaupun rumah tu kecil. Bukan kata luas, rumah luas pun kalau tak ada ketenangan nak buat apa? Pasal apa? Nabi habaq la taj'al buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur-kubur. Dalam rumah pun kena semayang. Tuan-tuan, kita tengok hari ni, minta maaf sebutlah, ketika manalah diadakan perkahwinan ataupun akad perkahwinan di masjid dah khususnya. Habis-habis dah bagus bagi salam, apa dah bagus akad nikah, aku terima nikahnya sekian. Pergi semayang dua-dua orang ni. Nampak lah tuan sekalian. Pergi semayang dua-dua orang ni. Allah syoknya tengok tuan sekalian. Ayat semayang tak ambil pun. Cerita dia tu. Habis-habis semayang apa semua lagu tu. Kali-kali tak tangan atas kepala perempuan. Kan fi'il lah lagu ni. Tuan-tuan dulu orang lama lagu tu lah. Tak ada pasal tak tangan orang kolok. Apa tak tangan tu selalu tak tangan lah. Nak tak tangan malam ni lah. Tak habis lah apa pun. Kan kawan dia duduk abang. Lah ni tak tangan atas kepala. Lagu duduk baca apa kan. Dia bini pun lagu duduk angguk-angguk. Apa semua sikit keluar. Hang baca apa dia tak? Mula tanya semayang apa tadi? Dia kata, semayang tahajud pukul 3 pagi. Tahajud 3 petang. Entah sekalian. Tak naya kalau lagu tu kalau dapat jenis macam tu. Okey, tahajud. Kawan ni pun, tahajud. Dia kata, okey, aku faham lah tahajud. Okey. Tak yang tak tangan sambil duk kumat kami tu apa semua. Dia kata, saja mulut aku kumat, aku bukan baca apa pun.
Kumat kami, oh bini hang duk angguk, samalah dia pun penyangak sahabat aku ya. Saja nak tunjuk ke hangpa. Tuan-tuan puan tak? Allahu Rabbi. Maknanya apa? Kalaulah waktu nikah tu hangpa boleh sembahyang sekali. Lepas kahwin, balik di rumah apa semua dah habis kenduri kenara, tak boleh sembahyang sekali kah? Boleh bukan tak boleh. Tapi kenapa waktu tu jadi, waktu ni tak jadi? Dia kata waktu tu saja berlakon dia kata jadi. Dia tak kira tuan sekalian. Jadi kita nak hidupkan macam tu. Tuan-tuan hamai ke masjid ni pun sesekali di rumah semayanglah berjamaah di rumah. Biar hidupkan rumah kita juga dengan rahmat Allah Ta'ala buat turun mai kepada kita. Inilah di antara perisai-perisai kepada masuknya anasir-anasir yang tak bagus ni. Macam di tempat kita faham masuknya benda-benda yang tak elok apa semua ni. Kan? Agensi anti dadah kebangsaan pun dia duk habang apa semua ni. Di antara kawasan-kawasan ni apa semua tuan. Kita nak macam tu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni janji Allah. Tuhan kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tuhan kata macam tu, pegang dalam tu sudahlah. Kalau kita nak hindarkan benda-benda anasir-anasir jahat dan sebagainya ni, Tuhan kata walau anna ahlal qura, kalaulah sesuatu qura ni makna ada qarya, sesuatu kampung itu, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buat keluar kepada mereka, kami akan keluarkan keberkatan yang turun daripada langit dan tumbuh daripada bumi. Tuan-tuan sekalian, anasir-anasir ini dapat dijauhkan. Cerita dia macam tu. Keluarga, institusi keluarga ni kena jaga bagi elok. Kalau yang ni boleh jaga, mailah macam mana pun tuan-tuan kita akan dapat menepi. Anak-anak pun tak berasa, tidak akan terpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili. Nabi kata seseorang itu dia akan terpengaruh dengan agama kawan dia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala buat turun keberkatan, sudah pastilah pengaruh-pengaruh yang negatif tidak akan dapat mempengaruhi dia. Pasal nakalam minallah, pencegahan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, 8.45 kita berhenti ya kot, insya-Allah. Yang seterusnya Nabi kata antara perkara yang menjadi sa'adah, kebahagiaan kepada kita. Nombor 1, al-mar'atu salihah, isteri yang baik, isteri yang salihah. Nombor 2, maskanul wasi'. Nombor 3 apa? Iaitulah al-jaru salih, jiran yang baik. Kalau dapat jiran yang salih, yang duk peringat kita, dia nak keluar mai sembahyang masjid pun dia ajak kita, "Ji, jom, ji, masuk ni lepas azan dah." Alhamdulillah. Tapi kalau kita tiap-tiap hari duk keluar main masjid tapi dia tak keluar, tuan-tuan sekalian, dak pun duk pegang pipe, duk siram pokok bunga ya waktu maghrib. Duk angkat tangan, "Ji, mana masjid ah?" 30 tahun dah duk sebut. "Masjid ah?" Kita pun duk kata, "Dak, kubur." Tak ingin juga nak bawa keluar ayat-ayat yang macam tu, tuan-tuan. Tapi panas hati punya pasal. Jaga baru gaya nak keluar, tiba-tiba ramai, ada apa ramai sebelah rumah. "Ji, mai. Bapak saya nak pergi masjid. Allah, baca doa sikit kata ni hari jadi saya." Oh, hari jadi yang ke berapa? Yang ke 78 ni hari jadi. Nak kena tiup lilin apa semua Haji. Boleh kau Haji baca doa sikit. Tak sakit kepala ke kita tuan-tuan sekalian? Kena hari jadi hak 86 pun ada. 90 pun ada. Keluar sobangan korabau dah nak tiup. Tiup ni bukan keluar angin, keluar gigi tuan-tuan sekalian. Tak sakit kepala. Tuan-tuan balik duk main serabut di masjid ni. Kata, "Haji macam mana? Jiran okey kah?" Allah, tak tahulah. Duk serabut dengan dia bila lah. Nak kata hidayah Allah Ta'ala tak bagi, macam-macam kita buat dah. Kan, kita bangkit pagi lah apa saja, duk rem motor bagi deras sikit nak ajak pergi sembahyang subuh. Dia pun hingat kat kita. Tuan-tuan, sakit kepala. Allahu Akbar, tabarakallah. Hak tu baru dapat macam tu, yang istilah lah ni dia kata apa? Jenis semua puaka-puaka lah. Kalau jiran macam tu, jiran puaka. Dia kata begitu. Dak pun jiran dari neraka. Dua ayat ni cukup bahaya ni. Satu, jiran puaka ataupun jiran neraka. Itu jangan nak lebih lekat kat kita. Kan? Jaga. Kita pun takut juga tuan sekalian. Ni kita buat SOP pun ada juga orang marah. SOP masjid apa semua. Dia masjid ni jawatan kuasa ni semua ni utusan neraka. Neraka dia pun. Pasal tak bagi masuk lah apa, kalau tak pakai mask, tak pakai. Kena tuan sekalian. Ya Allah. Muslimin dan muslimat. Yang keempat. Nabi SAW sebut apa? Tanda orang yang bahagia adalah al-markabul hani, dia mempunyai kenderaan yang baik. Bukan kenderaan yang besar tapi baik tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada motor, tuan-tuan ada kereta, alhamdulillah silakan. Kan bukan tunggu kereta hebat lah apa semua, kan? Tapi janganlah kenderaan yang teruk,
Mai tuan-tuan sekalian bawa kancil ni teruk cari hak lain lah kan. Kancil pun dah hebat. Mai bunyi, balik tak bunyi. Bini kata, enjin slow kata ni, pergi tune tang mana? Tune apa? Papa je tang kuasa tolak balik mai. Ada ayat jenis itu, dia balik mai bubuk. Ezra pecah tuan sekalian. Balik slow cik, lagu duduk bawah. Rupanya 3 orang duduk tolak belakang. Kan sampai dah di rumah dia. Allahu akbar. Kan? Dia kata cantik, tak ada buah minyak kata. Kan Allah, kalau lagu tu sakit kepala tuan sekalian, betul sakit kepala kita ni. Sebab tu kalau ada kenderaan yang selesa, dia akan jadi kebahagiaan kepada kita. Itu 4 benda yang Nabi sebut balik muhasabah tengok. Baik, yang keempat saya nak sebut tujuan pernikahan, dia adalah ibadah. Pasal kita menjalankan perintah Allah, kita menjalankan perintah Rasul. Nabi kata an-nikahu sunnati. Nikah tu sunnah aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada nikah, kepada sunnah aku, dia bukan di kalangan umat aku. Maka nikahlah tuan-tuan sekalian. Bila sampai masa umur dia, kita tengok ada kemampuan, Nabi kata ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalaulah kamu mampu, silakan menikah. Jangan duk tunggu-tunggu lama dah. Kan? Fa illam yastati', kalaulah kamu tak mampu, fa alaikum bis-shaum, maka hendaklah kamu berpuasa. Nabi kata tahan, puasa, tahan diri. Sebab tak mampu lagi. Tunggu saat, tak lagi barulah menikah. Kan? Kalau ada kemampuan. Baik, yang kelima, memenuhi hubungan biologi. Menikah ni yang tu. Nafsu kita, ada tempat luah kita, ada teman kita. Tuan-tuan pun balik kalau tak puas hati kat orang, mesti cerita kat bini. Kan? Syakulah tadi duduk semayang, tadi elok-elok, dia tu balas tempat aku pula. Kita pun kadang macam tu, tuan-tuan sekalian. Di masjid ni kita serupa dengan buruk tank tempat tu. Tak mangkit bintang mana dah. Kalau duduk tang tu, tiba-tiba ada guru dia balas pula. Tak main masjid 3 bulan. Pergi semayang masjid Guang Peru, bukan teman Guang Peru. Pasal apa? Syekh tu pergi duduk tempat dia pula. Tarik muka 16. Apa cerita ni tuan-tuan? Masjid ni bukan hak kita. Wa annal masajida lillah. Tuhan kata masjid tu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Surah Jin ayat 18. Tuhan kata jangan kamu menyembah seseorang dalam masjid tu. Maksud dia apa? Tafsir Jalalain dia kata apa? Jangan buat perangai orang-orang kafir dalam masjid ni. Masjid ni bukan hak kita. Jawatan kuasa pun masjid ni bukan hak depa. Depa mentadbir sahaja. Innama ya'muru masajidallah. Makmurkan saja. Bukan hak depa tuan sekalian. Kalaulah masjid ni boleh hak-hak, habis kapet ni saja pun macam-macam warna punya duk ada. Ni saya pun nak wakaf 30 kaki, tapi syarat warna tu mau pilih warna aku dah, jahanam. Sak warna merah, warna hijau, warna biru, warna macam-macam warna, tak cacah merba masjid kita tuan sekalian. Sebab tu Allah Taala declare siap-siap wa annal masajida lillah. Masjid ni aku punya Tuhan kita. Hak aku bagi jawatan kuasa ni depa ni jaga saja. Kan? Bukan hak mereka. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu juga kita yang kelima ni, tujuan pernikahan memenuhi hubungan biologi. Maknanya menikah ni ada tempat saluran nafsu kita tu ada, isteri kita, tempat luahan kita ada tuan-tuan sekalian. Itulah di antara dia teman kita tu ada. Baik, yang terakhir saya nak sebut kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak sabar macam nak pergi menikah dah ni. Ada sebuah hadis Nabi SAW, dia agak panjang hadis ni tapi kita ringkas-ringkaskan. Hadis ni riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ni kalau dalam Sunan Daruqutni dia ada 3471 nombor hadis. Kan? Nabi kata apa? Aisyah kata apa? Dia kata annan nikaha kana fil jahiliyah ala arba'ati anha. Dia kata menikah pada zaman kami dulu, dia kata pada zaman jahiliyah itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis cara menikah pada zaman jahiliyah. Fan nikahun nas al-yawma yakhtubu ar-rajul ila ar-rajul ibnatah fayusdiquha summa yankihuha. Adapun nikah yang pertama dia kata apa? Al-yawm, macam mana yang kita buatlah ni. Buatlah ni macam mana? Yakhtubu ar-rajul ila ar-rajul ibnatah. Satu orang lelaki dia meminang puteri orang lelaki yang lain. Maknanya kita pergi minang. Itu macam kita duk buatlah ni lah. Pergi minang, fayusaddiquha, kita bayar mahar kepada dia, fayankihuha, kemudian kita menikah dengan dia. Itu satu cara. Zaman jahiliah dulu adalah berlaku benda tu. Dan perkara tu diteruskan oleh legasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara dia apa tuan-tuan? Pergi minang dulu. Minang tu perlu tuan sekalian. Kan? Dan waktu kita nak minang tu, kita ni kadang-kadang kita tak bawa hak lelaki tu. Kita tak bawa. Kita ayah cik nak pergi juga. Dalam agama suruh pergi. Hang suruh gatal, kata biar kami tengok sudah. Oh, jam tuan sekalian. Tak tengok, kita tak tengok. Bila tak tengok yang tu kadang-kadang tak apalah mak dan ayah dah pilih, kita cik terima.
Kan? Main-main satu. Wah, tak nak kata kat orang ni. Kan? Tu suruh kata. Kita tak apalah mak layar pilih cik ambil. Kan? Karate do yang ada bagi kat kita. Kan? Kenapa? Memang kitab tentang munakahat dan para ulama Islam, sarjana Islam kata, kenapa? Pergi tengok. Tapi bukan masuk dalam bilik sekali dengan mak kita, pergi tengok. Duduk dekat luar sudah. Tengok dia bawa keluar teh, nampak cara dia berjalan, dia duduk renyih. Kan pakai mask tuan sekalian. Takut juga pakai mask. Tiba-tiba mai hari pernikahan, dia buka-buka mask, misai bertarin. Tak naya kita. Jangan sangka orang perempuan tak ada misai. Lah ni keluar macam-macam tuan sekalian. Perempuan ada misai, janggut pun ada. Kan? Lah duduk jambang pun ada. Dia kata awak, dia kata abang, ikut sunnah. Saya tak ikut sunnah. Tak naya kita duduk garuk kepala. Sejak bila sunnah orang perempuan tahan janggut kat ni? Okey. Boleh tuan? Baik, yang kedua, wa nikahu akhar kana ar-rajul yaqulu limra'atihi idza tahurat min tal'atiha arsili ila fulanin fastabdhi'i minhu. Yang kedua, pernikahan dia iaitulah satu orang lelaki, dia bila dia bersama dengan satu orang perempuan, bersama dengan isteri dia, cara dia menikah tu mungkin menikah cara mula-mula. Tapi nak menikah lain pula ni. Nak menikah lain yang kali kedua pula. Dia kata kepada perempuan dia, idza tahurat min tal'atiha, bila bini dia tu dah suci daripada haid, arsili ila fulan fastabdhi'i minhu. Dia kata hampi kepada fulan tu. Fulan tu mungkin dia tunjuk kepada orang-orang alim ke syekh ke apa ke, dia kata hampi kat dia, fastabdhi'i minhu, minta untuk nak bersama dengan dia. Dalam amalan jahiliah dibenarkan. Kata dia tu bagus lah. Dia kata bagus, dia kata nampak bagus, soleh, nampak elok, tak kata kat orang. Dia kata ni hampir rumah dia, pergi bersetubuh dengan dia. Tu, zaman jahiliah dulu. Berlaku tak berlaku zaman kita tuan sekalian? Berlaku. Dan benda tu diamalkan oleh setengah-setengah pihak. Dan mereka pun kadang-kadang mengatasnamakan agama. Pasal apa? Okey. Pasal apa? Wa'tazilaha zawjuha la yamassuha abadan hatta yastabina hamluha min dhalika rajul allati tastabdhi'u minhu. Lepas tu pula, lepas suami ni, dia suruh isteri dia pergi bersama dengan orang yang dia suruh tu, balik-balik mai, wa'tazalaha, dia tidak akan bersama dengan isteri dia. Sehinggalah diketahui yang isterinya itu yastabina hamluha, isteri itu mengandung hasil daripada benih orang yang dia suruh bersetubuh tadi ni. Kalau waktu tu, dia kata apa di sini? Aisyah kata apa? Aisyah kata, idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba, dan dia akan bersama ataupun dia boleh terima isteri dia ketika mana mengandung apa semua tu, ikut dia nak terima ataupun tak untuk nak jadi isteri dia selama-lamanya, ataupun wa innama yasna'u dhalika raghbatan fi najabatil walad, ataupun dia melepaskan hampirlah ikut dia tu. Itu cara menikah dulu. Hak kedua, nikah kedua apa? Hang dah mengandung anak dia dah, tak apa hampir lah. Tapi kalau dia tak bagi, tak apa handuk dengan aku lah, tak apalah, anak dia pun anak dia lah, benih dia pun benih dia lah, jadi benih ni bagus apa semua, nikah. Dan maknanya teruskan pernikahan. Kalau nak duduk dengan dia, boleh juga. Itu juga di antara cara pernikahan yang diiktiraf oleh zaman jahiliah. Perempuan ni pun pilih ikut kawan tu. Bila dah lagi kita hampir ikut dia. Hak kawan tu pula kena menerima orang yang dia setubuh ataupun isteri kawan ni hak dia setubuh tu. Itu pernikahan cara kedua. Jahiliah tu. Dan pernikahan ni kata Aisyah, kana hadzal nikah yusamma nikahul istibdha'. Tu nikah istibdha'. Nikah istibdha' apa? Pi ambil benih. Pi ambil benih dia tu. Benih dia tu. Dia tu orang bagus lah apa semua. Pi menikah. Ya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, benda ni pun ada berlaku dalam masyarakat kita. Wa nikahun akhar, nikah yang ketiga. Yajtami'u rahtun dunal ashrah fayadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha. Menikah, dia dah anak dia ni, tuan-tuan sekalian. Dia nak bagi anak dia menikah. Dia panggil laki-laki yang siapa yang nak kepada anak aku main semua. Kecuali dia kata apa? Dunal ashrah. Kecuali adik-beradik. Bila main semua, fayadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha. Semua katalah main 10 orang, 10 orang akan bersama dengan anak perempuan dia. Masuk dalam bilik, buatlah apa-apa yang betul. Lepas tu keluar, habis keluar. Bila keluar, fa idza hamalat wada'at wa marrat layali ba'da an tad'a hamlaha arsalat ilaihim. Bila dah perempuan ni dah mengandung, dia akan cari 10 orang lelaki yang depa panggil tu suruh mai
untuk nak setubuh dengan dia, dia akan cari 10 orang lelaki itu. Dan di sini Aisyah kata falam yastati' rajulun minhum ayyamtani' hatta yajtami'u 'indaha. Hak lelaki tu bila dia pilih, dia kata dalam banyak-banyak 10 orang ni, aku pilih hang untuk nak jadi suami aku. Kawan yang kena pilih, dia tak boleh nak tolak. Walaupun benih yang ada dalam perut dia bercampur dengan orang lain, benih orang lain, dia tak boleh nak tolak. Pasal apa? Pasal dia telah mensetubuhi kawan ni, perempuan ni. Boleh faham tak sekalian? Itu cara nikah waktu dulu. Yang ketiga, dan nikah yang keempat. Bila yang keempat pula, wa nikahun rabi'un, nikah yang keempat, yajtami'un nas al-kathiru fayadkhuluna 'ala al-mar'ah. Kalau perempuan susah sangat, duk rasa susah sangat nak menikah, dia pi jadi pelacak zaman jahiliah dulu. Dia pi jadi pelacak. Bila dia jadi pelacak disebut sebagai al-baghaya. Ni tuan-tuan, jaga jangan duk buat nama anak al-baghaya ni. Kan? Baghaya mana dia? Wanita yang tidak baik. Kan? Dia dia jadi al-baghaya. Lepas tu pula, kunna yansibna ala abwabihinna rayatin takun alaman. Macam mana dia nak invite orang supaya mai rumah dia? Dia akan meletakkan rayah. Rayah ni apa? Bendera. Dia bubuh bendera di pagar rumah dia tu, satgi laki-laki yang hidung belang nanti akan mai. Bila depa pakat mai apa semua, bersama dengan dia, dan dia pun tak boleh nak tolak. Mai mata lah, kawan ni mai apa? Mai mata. Sehinggalah dia mengandung. فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَهُنَّ فَوَضَّعَتْ حَمْلَهَا. Bila dia mengandung, lepas tu dia melahirkan, جَمَعُوا لَهَا وَدَعُوا الْقَافَةِ. Dia akan panggil semua orang. Malam tu dah masuk tu, dia scan mes sejahtera lah kot. Sebab dah nak panggil semua. Kan? Scan dulu dia kata. Kan? Nak apa nama nak bersama saya? Scan dulu. Kawan tu pun mes sejahtera. Okey, dia tahu daripada akan ni semua tu. Bila dia dah mengandung, dah dapat anak, dia akan panggil daripada semua tu. 30 orang malam tu bersama anda, 30 orang nanti dia panggil. Wada'u al-qafah. Yang ni hebat ni. Dia juga akan panggil tukang tilik ataupun tok bomo dia. Tok bomo mai kan? Summa alhaqu waladaha billadhina yarawd. Tok bomo ni akan tengok anak, dia tengok muka seorang-seorang. Oh, rambut dia rintin lagu macam Syekh ni. Tapi muka dia lagu nampak muka macam kawan ni. Kan? Tok bomo ni lah yang akan menetapkan siapa yang menjadi bapa kepada anak ni dan menjadi suami kepada perempuan ni. Kan? Maka faltatahu wa da'ahu ibnuhu la yamtani' min dhalik. Bila yang dipilih itu dia tak boleh nak tolak dah. Tiba-tiba dia dipilih, kata muka macam hang, tok bomo kata anak ni anak hang. Kan? Dia terpaksa kena menerima, tuan-tuan. Kalau tak terima, habis dia kena balun apa semua dan menjadi satu aib dalam amalan jahiliah kalau tidak bertanggungjawab. Aisyah kata apa? Falamma ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah bil haq, hadama nikah ahli jahiliyah. Nabi Muhammad buang semua pernikahan jahiliah ni, dan apa yang diamalkan nombor 1 tadi ni. Yakhtubur rajul ala rajuli ibnatah, iaitulah dengan cara apa? Seorang ni kalau dia berminat kepada perempuan tu, dia akan yakhtub, dia akan khitbah, dia akan piminang kepada bapa dia, lepas tu dia memberikan mahar, kemudian dia menikahinya. Itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan sekalian? Baik, itulah saja yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Dan apa yang saya sebut tentang nikah jahiliah ni, rupa-rupanya tuan-tuan, amalan ini kalau kita tengok, dia menjadi barah dah dalam kehidupan kita dah. Nikah-nikah jenis ni, berapa orang punya. Tuan-tuan, kalau kita ni balik, kalau kita fikir balik, kalau kita tak jaga benda ni daripada mula, dia akan jadi macam ni. Sama dengan orang lain, habis kegadisan dia tu diambil oleh orang lain lah, semua dia jadi cacah berba habis. Kan? Last sekali, kan, bila dah, minta maaf semua, bila dah terbunting, waktu itulah baru kelang kabut pergi pejabat agama nak cepat dan sebagainya. Allahu Akbar, tabarakallah. Yang ni yang paling kita takutkan. Apa pun tuan-tuan sekalian, mohon doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pelihara kita, pelihara keluarga, pelihara masyarakat kita. Kan, sama-samalah tuan-tuan di masjid ni ramai berdoa banyak-banyak tuan sekalian. Kan, kita duk berdoa tu, aminlah doa tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatikan. Dalam ramai-ramai ni, pasti ada salah satu doa yang Allah Ta'ala mustajabkan. Yang tu ya kita nak jaga keturunan kita tuan-tuan sekalian. Nak jaga yang tu je.
Kita bukan nak jaga hal keturunan kita nak jaga. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan datang keturunan yang baik yang akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf tuan-tuan sekalian. Berjanji 8.45, dia lejak sampai pukul 9. Betul-betul tuan-tuan boleh duduk jegir tu macam kat saya. Kan? Baik, kita berhenti dekat tu. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid kerana memberikan peluang dan ruang kepada pejabat agama daerah untuk Seberang Perai untuk nak buat program, kepada agensi anti dadah kebangsaan untuk nak buat program. Jadi tuan-tuan, sokonglah mereka ni. AADK ni sokonglah mereka. Kalau ada apa-apa, kita bantulah apa-apa yang betul daripada segi maklumat dan sebagainya. Sebab benda ni bukan hanya di tempat tuan-tuan saja. Di tempat saya pun banyak benda ni. Dan benda ni makin lama, makin mengganas tuan-tuan sekalian. Kita duduk kelang kabut, mereka pun lagi kelang kabut. Kalau terlepas pandang, kita akan menyesailah suatu hari nanti. Wal'ayazubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.